Untuk korang yang belum lagi dapatkan desain terkini daripada Scoverto Hub, desain Gear 5 Luffy, yang mana sekarang ni stok dah tak banyak dah. So shout out kepada korang yang belum lagi dapatkan desain ini, cepat-cepat dan segera dapatkan dengan menekan link di ruangan pin komen kat bawah. Dan kepada korang yang dah pun dapatkan baju ini tapi korang nak beli lagi, nak beli mungkin hadiahkan kepada kawan korang ataupun kawan-kawan korang nak beli melalui korang, berita baik untuk korang, yang mana untuk korang ni, kalau korang membuat pembelian, aku akan sediakan free gift kepada korang. So segera dapatkan desain Gear 5 Luffy ini, yang mana stok dah makin terhad dah guys. Lepas ni kita akan keluar lagi dah desain yang sebegini rupa, dan insya-Allah pada Januari ni kita akan keluarkan desain yang terbaru. Guys, kali ni aku sangat-sangat harap korang dapat support brother kita ni. Nama dia Rashid atau dikenali sebagai Bro Kudung. Pada tahun 2021, Rashid mengalami kemalangan, tangan kanan dia paralyzed dan sebelah kaki dia telah putus jadinya kudung. Dia perlukan sedikit dana untuk beli kerusi roda. Untuk itu, dia berikhtiar dengan menjual daging salai dan sedang mencari ejen untuk disupply ke seluruh Malaysia. Dia juga ada dusun durian dan sedang meniaga durian, dan Rashid juga ada meniaga air balang Bro Kudung di Pekan Simpang Pertang, Jelebu, Negeri Sembilan. Aku tak tahu macam mana nak cakap, sebab walaupun dengan kelainan upaya, tapi Rashid tetap bersemangat untuk berusaha selesaikan urusan dia sendiri dan menutup ruang untuk meminta-minta. Jadi orang macam ni lah guys, patut kita jadikan sumber inspirasi dan support bisnes dia kau-kau. Link Bro Kudung aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Komen daripada Super Thanks. Yang pertama datangnya daripada Amar Mahmud dengan sumbangan sebanyak RM9.90 dengan komennya, Thanks to you too my brother. Seterusnya daripada Emir Ikhwan dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada awak dan kepada semua yang sudi untuk memberikan sumbangan kepada channel ini. Dan kepada korang yang nak berikan sumbangan ataupun hadiah kepada channel Kimi Scoverto, jangan lupa untuk tinggalkan komen korang dengan Super Thanks. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Patutnya video ni aku keluarkan semalam, tapi disebabkan ada sedikit masalah teknikal, so aku berjaya untuk keluarkan pagi ini. Alright guys, dalam video kali ni aku nak reveal full spoiler untuk chapter 1101. Kalau sebelum ni kita just tahu 3-4 poin saja, tapi kali ni memang lengkap. So jom let's proceed with the content. Chapter 1101 nantinya akan berjudul Bonnie Sayang. Di kalau spread chapter ini nanti kita akan disajikan dengan Vegapunk 6 klonnya dan juga Vega Force 01. Vegapunk akan berada di tengah color spread, di sebelah kanannya ada Lilith dan Pythagoras, di sebelah kirinya ada Atlas dan juga Edison. Di bahagian belakang kita akan nampak wajah York di sebelah kanan, lepas tu wajah Shaka dekat kiri dan Vega Force 01 di tengah-tengah. Chapter akan dimulakan dengan sedikit flashback. Di dalam flashback, Kuma teringat salah satu perjalanannya bersama tentera Revolutionary Army di kerajaan Goa. Kuma menyebutkan bahawa dia memerhatikan bagaimana Dragon sepertinya tahu banyak tentang negara tersebut. Dia juga mengatakan bahawa Dragon mengunjungi sebuah kampung di luar negeri untuk melihat seorang budak-budak. Dragon berkata, teruslah berbicara jika kamu ingin mati, katanya. Kuma kemudiannya bertanya, kenapa? Kemudian Dragon berkata, seorang anak adalah kelemahan orang tuanya. Kuma kemudiannya mengatakan bahawa dia faham apa yang dikatakan Dragon dan tidak akan bercerita soal tersebut lagi. Berbalik ke flashback asal, di mana chapter 1100 berakhir. Kuma naik di sebuah gunung Kolubo dan mengamati Luffy yang pada ketika itu berusia 16 tahun. Luffy sedang berlatih secara rahsia serangannya yang bernama Gomu Gomu no Ono, iaitu Gomu Gomu no Battle Axe, serangan yang sama yang digunakan untuk mengalahkan Arlong. Tiba-tiba Kuma mendapat telefon daripada pemerintah dunia. Luffy mendengar suara itu dan merasakan kehadiran dingin di berhampirannya. Tapi ketika dia melihat, Kuma sudah pun pergi. Luffy apa lagi, dia bermonolog berseorangan diri mengatakan pasti ada haiwan yang sangat kuat di dalam hutan ini yang belum dia kalahkan lagi. Kuma meninggalkan pulau Dawn Island tersebut untuk memenuhi perintah pemerintahan dunia. Kita dapat melihat Kuma membantu sebuah kapal yang diserang oleh Lanun dan membuat mereka menyerah. Sepanjang chapter ini kita memiliki narration daripada narator dari surat Kuma kepada Bonnie. Surat-surat bercerita tentang betapa Kuma mencintai Bonnie. Dia juga menjelaskan kepadanya bahawa dia melihat begitu banyak pulau yang indah dan menakjubkan di mana mereka akan bepergian bersama di masa depan. Namun kembali ke kerajaan Sorbet, kita melihat bahawa semua surat Kuma diblok dan dihancurkan oleh Alpha. Bonnie menunggu surat Kuma setiap hari, tetapi surat itu tidak pernah pun sampai kepada dia.
Manakala Bonnie pula tidak pernah mendedahkan kekuatan Toshi miliknya tersebut kepada Alpha dan pasukan medical yang telah datang untuk merawat dia. Connie menginstruksikan Bonnie untuk merahsiakan kekuatan dia. Nenek Connie itu cakap, helang yang bijak perlu selalu menyimpan cakar dia. Kita kemudiannya dapat melihat Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk dan bertemu dengan klon Miss Buckingham Stussy. Stussy berkata, aku ingin tahu siapakah yang lebih malang, manusia tanpa kesedaran ataupun klon dengan kesedaran. Dan dengan penyataan Stussy itu membuatkan Vegapunk menjadi sangatlah marah dan mengatakan bahawa Stussy bukanlah klon, bahkan Stussy adalah manusia. Dan di sana nanti kita akan dapat melihat yang Vegapunk pada ketika itu telah pun bertahalul sekali dengan kepala-kepala dia dan menggantikan bahagian kepala dia dengan antena Apple. Vegapunk menjelaskan bahawa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan ataupun emosi yang terbaki. Namun Vegapunk akan menjaga kesedaran Kuma sampai ke saat terakhir. 1 tahun berbaki sampai operasi selesai, kita dapat melihat Kuma membantu tentera Revolutionary Army dari semasa ke semasa. Tapi sekarang dia betul-betul diam, tidak pernah bersembang-sembang dengan dorang-dorang ini sama sekali. Dragon dan kawan-kawan dia yang lain tahu mesti ada alasan yang kukuh di sebalik kelakuan Kuma yang macam gini dah sekarang. Kembali ke kerajaan Sorbet, Bonnie dia merayakan ulang tahun hari birthday dia yang ke-9, tapi surat Kuma pun masih belum sampai-sampai lagi. Lepas 1 tahun berlalu sejak Operation Bonnie berakhir, maka sekarang Bonnie dah sembuh secara totalnya 100%. Namun Alpha tidak akan membiarkan Bonnie keluar sampai ke birthday dia yang ke-10. Connie mendapat informasi daripada kota setempat kat situ, sebab kat situ ada salah seorang daripada anggota tim medical. Nampaknya diorang ni dah terlepas cakap yang Alpha dan anggota tim medical yang lainnya adalah ejen pemerintahan dunia. Connie dan orang-orang daripada kerajaan Sorbet menyedari bahawa situasi kat situ sangatlah tidak biasa dan janggal. Jadi mereka merencanakan pelarian Bonnie. Nelayan terkuat daripada kerajaan Sorbet yang bernama Gyogyo, Totsu dan Potato akan membawa Bonnie ke laut dan membantu dia mencari Kuma. Mereka merombak kapal nelayan menjadi kapal lanun dan mendekorasikan kapal tersebut supaya nampak seperti pizza untuk Bonnie. Dan kapal tersebut katanya mirip dengan perhiasan margarita, tetapi katanya menurut dia tidak sama, menurut penspoiler ni lah. Connie dan Bonnie berganti pakaian dan Bonnie melangkah keluar untuk pertama kalinya. Bonnie berhasil melewati para penjaga dan mencapai kapal. Namun Alpha sedar bahawa dia adalah Bonnie dan mengejarnya dengan teknik Geppo. Alpha mengatakan jika Bonnie cuba melarikan diri, dia boleh mengasarinya dan memberkas Bonnie. Di akhir chapter, Bonnie dalam wujud kanak-kanak dia mengenang suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma seperti apakah wujud nikah itu. Kuma menjawab bahawa dia kurang pasti, cuma yang dia tahu adalah badan nikah itu memiliki kualiti yang elastik. Bonnie kemudiannya menggunakan serangannya Distortion Future dengan menjerit teknik tersebut serta mengatakan masa hadapannya akan menjadi seperti nikah dan dia mampu bertarung sesuka hati dia. Kemudian dalam spread terakhir yang epic, Bonnie menumbuk Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Kemudian Bonnie melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Narrator kemudiannya berkata world government segera menyedari bahawa Bonnie si hostage telah melarikan diri. Kemudian kapal nelayannya yang berlayar mencari ayah dia segera berubah menjadi kapal lanun era baru menyaingi Luffy dan lanun lain dari generasi itu. Dan chapter pun tamat. Dan sayangnya next week chapter break. And gang, before I end, sedikit renungan. Jadilah orang yang bermanfaat kalaupun cuma hanya sebatas niat. Kerana sesungguhnya Allah melihat kebaikan pada diri kita, maka Allah akan memberi kita kemudahan menuju jalan kebaikan. Seringkali kita mengatakan bahawa kita ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, namun orang yang sebenarnya mensabotaj keinginan, tekad dan kemahuan kita adalah diri kita sendiri. Kita punyai azam, tapi kita tidak berusaha untuk sempurnakan azam kita. Kita punyai impian, tapi masih leka dengan angan-angan dan berlengah dari mencaturkan pergerakan. Allah tidak zalim. Walaupun sering kita melihat orang yang tidak beriman dengannya masih memiliki kekayaan, kesihatan dan segala kemewahan, sebenarnya diri kita sendiri yang zalim, yang tidak meletakkan perintah Allah sebagai keutamaan. Sekiranya Allah mahu, Allah lebih dari mampu untuk memberikan kita lebih dari apa yang kita usahakan. My brother, never lost hope on yourself. Keep your head up and move forward. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi
Awesome School menawarkan 3D animation online class yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah.